seorang sahabat yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sahabat 10 orang yang dijamin masuk syurga, masya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan kupas berkaitan dengan Talhah bin Ubaidillah. Ya, Talhah bin Ubaidillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita nak cerita tentang seorang sahabat ni, elok kita perkenalkan siapakah Talhah bin Ubaidillah ni. Ya, dari sudut nama dia, dari sudut isteri-isteri dan anak-anak dia ni daripada keturunan mana, ya. Talhah bin Ubaidillah ni namanya ialah Talhah bin Ubaidillah bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad, ya. Dan dia punya keturunan tu, dia bertemu dengan tok nenek dia tu, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Murrah, ya. Dan dia daripada keturunan Quraisy. Bapa Talhah, bapa Talhah Ubaidillah tak sempat masuk Islam. Maksudnya bapa dia meninggal suatu zaman jahiliyah. Namun ibu dia yang bernama Su'bah binti Al-Hadrami, ya, sempat untuk memeluk Islam sebelum daripada kematiannya. Ya. Talhah bin Ubaidillah ni di dalam kehidupan dia pernah bersama dengan 6 orang wanita, ya, 6 orang wanita yang dijadikan sebagai isteri dia. Cumanya tidak diceritakan dengan siapa yang dia bercerai, dengan siapa yang dia kekal, ya. Cuma ada 6 orang wanita yang beliau kahwini sepanjang hidupnya. 4 orang daripada wanita tersebut ada berkaitan dengan Nabi SAW secara langsung. Ya, daripada 6 tadi, 4 orang daripada wanita-wanita tersebut ada berkaitan dengan Nabi SAW secara langsung, iaitu yang pertamanya Ummu Kalthum binti Abi Bakr. Ummu Kalthum binti Abi Bakr merupakan saudara perempuan Aisyah binti Abu Bakar, iaitu isteri Nabi SAW. Yang keduanya Hamna binti Jahsh, ya, merupakan saudara perempuan kepada isteri Nabi juga, Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh ni pun kalau nak cerita tentang dia pun panjang lah, macam mana perkahwinan dia dengan Zaid bin Harithah, lepas tu penceraian dia, ya, dengan Zaid bin Harithah, lepas tu perkahwinan dia dengan Nabi SAW yang dicatatkan di dalam Al-Quran, itulah Zainab binti Jahsh, ya. Kemudian yang ketiganya ialah Rafa'ah binti Abu Sufyan. Rafa'ah binti Abu Sufyan ni ialah saudara perempuan kepada Ummu Habibah, ya, Ummul Mukminin juga, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, ya. Dan yang keempatnya ialah Qaribah binti Abu Umayyah, iaitu saudara perempuan kepada Ummu Salamah. Jadi 4 orang daripada isteri Talhah bin Ubaidillah ada berkaitan dengan Nabi SAW secara langsung. Lebih kurang macam ipar duai lah, ya, ipar duai dengan Nabi SAW. Anak-anak Talhah bin Ubaidillah, alhamdulillah, Talhah bin Ubaidillah sepanjang hidup dia dikurniakan anak yang ramai. Dia ada 14 orang anak, 10 lelaki, 4 perempuan. Yang 10 lelaki ni dia namakan, boleh katakan semua dengan nama para nabi. Para nabi. Kalau kita, anak kita makin panjang, makin kita nak buah nama kan. Muhammad apa nama? Amir Al-Quraisy dia, kita suka panjang-panjang. Tapi anak para sahabat nama dia pendek-pendek lah, ya. Salah satunya nama nabi-nabi lah. Nama nabi-nabi ni nama yang pendek-pendek, ya. Antaranya anak dia yang pertama ialah Muhammad. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in yang hebat, seorang yang tabi'in yang saleh, ya, digelar sebagai As-Sajjad. Jadi Talhah ini juga digelar dia dengan nama anak dia yang pertama, Abu Muhammad, ya. Anak dia yang kedua namanya, anak lelaki dia yang kedua nama dia Imran, ya. Siapa tak kenal surah Ali Imran, ya. Yang ketiga nama dia Ismail, yang keempat nama dia Ishaq, yang kelima nama dia Isa, yang keenam Yaqub, yang ketujuh Musa. 7. Lepas tu Zakaria, lepas tu Yusuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana seorang lagi? Tak jumpa, ya. Tapi nama-nama
yang saya sebutkan tadi, ya, merupakan nama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Anak perempuan dia pula ada 4 orang, ya. Salah seorang dia nama dia Aisyah juga. Aisyah ni beliau kahwinkan dengan anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, iaitu Mus'ab bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Lepas tu anak dia yang kedua, anak perempuan yang kedua, nama dia Ummu Ishaq, ya, yang dikahwinkan dengan Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi SAW. Ya. Yang ketiga Su'bah, dinamakan sama dengan nama mak dia. Dan yang kelima Maryam, sama dengan nama mak Nabi Isa alaihissalam. Ini berkaitan dengan keluarga Talhah bin Ubaidillah. Ya. Dan Talhah bin Ubaidillah ni merupakan salah seorang daripada sahabat yang mula-mula memeluk agama Islam. Dan dia punya cerita dia waktu dia memeluk agama Islam ni sangat menarik. Ya, dia dalam satu perjalanan dia bawa dia punya barang dagangan dia businessman. Ya, dan businessman yang sangat berjaya, jutawan dia ni. Ya, seorang businessman yang sangat berjaya, ya, yang mana dia pergi ke Syam pada waktu tersebut. Kemudian bila sampai di Syam, dia bawa ke kafilah perdagangan dia ataupun barang dagangan dia. Ada seorang paderi Kristian ataupun Nasara, bukan Kristian lah, paderi Nasara, yang berteriak pada pedagang-pedagang. Ya, dia tunggu pedagang-pedagang. Dia kata, wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal daripada kota Mekah? Lalu pada saat itu Talhah bin Ubaidillah dia dengar. Lalu dia kata, ya, aku adalah penduduk Mekah. Lalu kata paderi itu, pendeta tu, ya, sudah munculkah orang di antara kalian yang bernama Ahmad? Maka Talhah kata, Ahmad yang mana? Kan Ahmad ni ramai, Ahmad yang mana satu? Lalu disebutkan nama Nabi SAW, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ni tak ada ahli lain lah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu kata pada pendeta tu lagi, dia kata bulan ini pasti muncul seorang nabi sebagai penutup para nabi, dan dia bagi tahu ciri-ciri nabi tersebut. Ya, dia kata kelak nabi tersebut akan berhijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Maksudnya yang dirujukkan di situ ialah Nabi SAW akan berhijrah ke Madinah. Lalu bila mana Talhah, dan kata paderi itu lagi, pendeta itu lagi, ya, sebaiknya engkau segera menemuinya wahai anak muda. Ya. Jadi Talhah bin Ubaidillah ni bila dia dengar macam tu, dia rasa macam satu benda yang sangat menarik. Ya, lalu dia tinggalkan kafilah barang-barang dagangan dia di Syam, tak sempat pun nak berniaga, dia patah balik. Dia patah balik ke Mekah, ya, dan perjalanan di antara Syam dengan Mekah lebih kurang sebulan jugalah. Kan? Patah balik ke Mekah, ya, kemudian dia terus berjumpa dengan ahli keluarga dia. Dia tanya, wahai ahli keluarga aku, sepanjang peninggalanku ada tak berita-berita yang baru? Ya, ada tak peristiwa-peristiwa yang berlaku semenjak peninggalanku? Maka kata ahli keluarga dia, ya, ada. Ya, Muhammad bin Abdullah telah mengaku dirinya sebagai seorang nabi, dan Abu Bakar bin As-Siddiq telah membenarkannya. Ya, telah mempercayai dan mengikut apa yang dia katakan. Lalu kata Talhah bin Ubaidillah, aku kenal Abu Bakar ni. Sebab Abu Bakar ni sejak zaman jahiliah lagi dia antara yang tidak pernah menyembah berhala, dan dia seorang as-siddiq. Memang sikap dia tu benar, tu cakap benar tu memang ada pada Abu Bakar waktu zaman jahiliah lagi. Tak pernah sembah berhala dia. Ya. Dan kata Talhah, dia ni seorang yang lapang dada, seorang yang penyayang, seorang yang lemah lembut, seorang pedagang yang tak pernah menipu, seorang pedagang yang berbudi bahasa dan berakhlak teguh. Ya. Dan dia kata lagi, kami ni, aku dengan Abu Bakar ni berteman baik.
Ya, dan ramai orang yang mengikuti majlis Abu Bakar, terutama Abu Bakar juga dikenali sebagai seorang yang pakar dalam nasab keturunan orang Quraisy. Jadi Abu Bakar ni kalau dia buat majlis, ramai orang yang mengikuti majlisnya, termasuk Talhah bin Ubaidillah. Jadi dia kata takkanlah Abu Bakar ni saja-saja nak ikut Muhammad. Maka dia pun terus pergi jumpa Abu Bakar Siddiq. Lalu bila mana dia jumpa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq pun cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersendirian, berkhalwah di Gua Hira sehinggalah mendapat wahyu yang pertama. Dan selepas daripada itu Abu Bakar Siddiq minta Talhah bin Ubaidillah masuk Islam dan dibawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Islamlah Talhah bin Ubaidillah, dan dia menjadi di antara sahabat yang mula-mula masuk Islam. 10 sahabat yang mula-mula masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, begitu banyak cabaran yang dihadapi oleh Talhah bin Ubaidillah, termasuk daripada keluarga dia sendiri. Berbagai macam rintangan, seksaan yang dihadapi oleh dia daripada ibu Talhah sendiri dan adik-beradik lelaki dia, dan juga daripada kaum dia sendiri. Ya, ibu dia Su'bah tadi sebelum daripada Islam sangat kuat menentang pengislaman Talhah bin Ubaidillah. Ya, tapi alhamdulillah Talhah semakin kuat imannya. Tuan-tuan, bila kita cerita tentang sahabat ni, kita nak tahu apa kelebihan Talhah bin Ubaidillah ni. Ya, sehingga dia dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 orang disebutkan dalam satu hadis. Disebutkan nama dia, engkau masuk syurga, engkau Abu Bakar masuk syurga, engkau Umar masuk syurga, engkau Talhah masuk syurga. InsyaAllah saya akan sebutkan hadis. Ya, kenapa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dia syurga? Antara kelebihan Talhah bin Ubaidillah ialah waktu hidup dia lagi dia telah digelar sebagai syahid. Waktu hidup lagi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira huwa wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas Gua Hira, bersama dengan dia ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Talhah dan Az-Zubair. Sahabat-sahabat ni, ya. Kemudian fataharrakatis sakhrah, bergeraklah gunung tu ataupun batu. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihda fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Tenang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada batu ataupun gunung tu, tenang. Ya, kerana yang berada di atasmu ini ialah seorang nabi, seorang siddiq dan juga orang-orang yang syahid. Ya, nabi itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq itu merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Syahid itu merujuk kepada para sahabat yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Abu Bakar. Dan memang ternyata daripada sahabat-sahabat ini hanya Abu Bakar saja yang mati tidak dibunuh ataupun bukan mati dalam peperangan. Yang lain semua sama ada mati dibunuh ataupun mati di dalam peperangan. Syahid. Ya. Lalu selepas daripada itu, Talhah bin Ubaidillah ni dia rasa sangat bersemangat. Ya, dalam mana-mana peperangan yang dia sertai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dengan Az-Zubair bin Al-Awwam, ada juga tadi kan? Ya, akan menjadi pembuka jalan. Lawan depa akan pi dulu. Kuda depa akan pi dulu, depa akan kucar-kacirkan musuh, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat ataupun tentera Islam yang lain. Begitu semangat, seolah-olah mereka ni memang mencari syahid. Ya. Kemudiannya satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh para sahabat ialah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Talhah bin Ubaidillah ialah peristiwa yang berlaku di dalam perang Uhud. Sehingga beliau digelar sebagai burung helang di Uhud. Sehingga beliau juga digelar sebagai syahid yang masih hidup. Ya, di mana di dalam pusingan pertama, kalau kita baca tentang sejarah perang Uhud, pusingan pertama orang Islam, tentera Islam menang. Ya, ketika itu tentera kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin
Khalid, kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, okey, dipimpin oleh Khalid bin Walid yang waktu tu belum lagi Islam. Ya, pada pusingan pertama, dan di antara strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta 50 orang tentera sebagai pemanah duduk di atas bukit, dan kemudian berjaga-jaga pada tempat dia, sehingga bila peperangan berlaku, orang musyrikin dia tak dapat kalahkan orang Islam, kemudian dia berpatah balik. Khalid minta dia patah balik. Ya, bila patah balik, ya, ketika itulah satu perkara yang tidak enak berlaku, di mana 43 orang daripada tentera yang ditugaskan sebagai pemanah turun untuk kutip ghanimah, untuk kutip barang rampasan perang. Padahal kalau dia tak kutip pun tak ada masalah sebenarnya, sebab barang ghanimah tu kutip tak kutip akan ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pembahagiannya. Tetapi wallahu alam, itulah yang berlaku. 43 orang turun daripada tempat dia, dan Khalid bin Walid dia nampak. Bila dia nampak, ya, dia buat satu pakatan balik, dia kumpul balik tentera musyrikin Mekah yang ada pada waktu tu. Dia buat satu pakatan dan dia serang tentera Islam daripada belakang. Dia bunuh 7 orang lagi tentera yang pemanah yang masih ada, kemudian diserang tentera yang sedang kutip ghanimah tu. Ya. Dan kemudian mereka telah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang target mereka ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu dikawal oleh 12 orang. Ya. Salah seorangnya ialah Talhah bin Ubaidillah. Bersama dengan ramai di kalangannya ialah, kalau disebutkan dalam sirah ada 10 orang Ansar dan 2 orang Quraisy. Ya, yang Quraisy tu Talhah dengan Az-Zubair, yang Ansar tu tidak disebutkan nama dia. Dalam satu lagi pandangan kata 11. Talhah saja. Talhah saja yang Quraisy, 10 lagi ialah tentera daripada Ansar. Maka bila mana diserang oleh, bukannya sedikit, mereka ada 11 ataupun 12 orang, tetapi yang menyerang itu adalah ratusan orang musyrikin Mekah yang memang tujuan dia memang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula mereka masih lagi berbekas sebab kekalahan di dalam peperangan Badar. Ya, dia kalah walaupun jumlah dia banyak, 1000 lawan 300. Tapi kalah. Jadi dendam, kesumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu membara. Lalu tujuan mereka adalah untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu depa nampak Nabi ada dekat atas bukit, kemudian pergi serbu Nabi. Dan bila mana serbu Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada tentera ni, siapa yang nak masuk syurga, sila berhadapan dengan musyrikin. Talhah angkat tangan, ataupun Talhah kata, aku wahai Rasulullah. Nabi kata, Talhah tetaplah berada di tempat engkau. Kemudian seorang sahabat Ansar kata, aku wahai Rasulullah. Ya, engkau silakan. Seorang. Lawan. Ramailah tentera musyrikin yang mati, dan akhirnya Ansar tadi terbunuh. Siapa lagi yang nak masuk syurga? Silakan hadapan. Talhah kata, aku wahai Rasulullah. Engkau tetap berada di tempatmu wahai Talhah. Kemudian Ansar seorang lagi pula angkat tangan, dan kemudian dia pergi. Sehingga akhirnya Talhah bin Ubaidillah, yang Ansar tadi 10 orang tadi dah meninggal dunia, syahid, ya, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Talhah, sekarang tiba giliranmu wahai Talhah. Dan Talhah dengan badan dia memang badan seorang prajurit yang kekar, ya, pergi tanpa rasa takut berlawan dengan ratusan orang lagi, ya. Kemudian sehingga disebutkan di dalam sirah, ya, badan dan kaki dia dipenuhi oleh 70 lebih tusukan pedang dan juga panahan. Ya, dia peluk Nabi SAW, dah lawan tak boleh juga, dia peluk Nabi SAW sampailah sehingga tangan dia terputus. Ya, dia kata aduh. Ya, Nabi SAW kata kalau dia tak kata, dia kata kalau dia kata bismillah, kalau dia kata bismillah, maka Allah akan perintahkan malaikat angkat dia dan akan disaksikan oleh orang yang berada sekeliling. Tapi ialah orang sakit, kita pun kalau sakit tambah lagi lah, aduh merengek lah apa semua kan, tu demam. Ini dipotong tangan dia, hilang jari-jari dia keluar perkataan aduh. Ya, lalu
Selepas daripada peperangan itu, ya, Abu Bakar saki-baki tentera muslimin cari dia, dan yang mula-mula jumpa dia ialah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata, tinggalkan aku okey lagi, aku cedera ringan lagi. Pergi tengok sahabat kamu, Talhah bin Ubaidillah. Ya, dan mereka dapati memang Talhah dalam keadaan yang luka yang sangat parah. Gigi dia habis, gigi dia patah, tangan dia putus, ya, dan badan dia dipenuhi oleh tusukan-tusukan pedang. Tetapi alhamdulillah, ya, Talhah bin Ubaidillah diberikan umur yang panjang sehingga beliau mampu lagi hidup, dan juga berbakti kepada Nabi SAW. Ya, dan sebab itu Nabi SAW kata, ya, yang maksudnya barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid sedangkan dia masih berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Talhah. Ya, lihatlah kepada Talhah. Sebab itu dia digelar sebagai syahidul hayy, seorang syahid tetapi masih hidup. Tapi kalau kita syahid tu matilah. Tetapi kalau ikut dia Talhah ni, kalau ikut logiknya kita 70 tusukan pedang dan juga ni, matilah, syahid. Tetapi Allah kurniakan dia umur yang panjang untuk berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa lagi perkara yang boleh kita ambil daripada Talhah bin Ubaidillah ialah sikap dia yang sangat-sangat pemurah. Ya, sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Musa bin Talhah, tadi Musa tadi anak dia lah, Musa bin Talhah bin Ubaidillah, ya, katanya samani, kata bapa aja, an abihi Talhah bin Ubaidillah, daripada bapanya Talhah bin Ubaidillah telah berkata, samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin Talhah al-khair. Aku dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mana perang Uhud dengan Talhah al-khair, Talhah yang penuh kebajikan, penuh kebaikan, ya. Wa fi ghazwatil Usyairah Talhah al-fayyad, Talhah yang memiliki sifat kedermawanan, dermawan, Talhah yang dermawan. Wa yauma Hunain Talhah al-jawad, dan pada perang ataupun yaum al-Hunain, ya, dengan Talhah yang pemurah. Masya Allah, ya. Dan ada beberapa kisah yang saya kutip di sini tentang betapa dermawannya Talhah bin Ubaidillah. Ada sekali itu dia baru pulang daripada Hadramaut, Yaman. Ya, dia dapat keuntungan yang sangat besar sejumlah 700,000 dirham. 700,000 dirham, tuan-tuan, kalau nak kira sekarang ni, kita kiralah, sebab satu dirham tu bersamaan dengan 2.975 gram, kan? Jadi kalau kita kata satu gram tu 3 ringgit, 2.975 dekat dengan 9 ringgit. Ya, jadi 9 kali dengan 700,000, 6.3 juta ringgit, lebih kurang lah, paling rendah dah tu. Ya, 6.3 juta keuntungan yang diperolehi oleh Talhah bin Ubaidillah, ya. Lepas tu bila dia balik rumah, dia rasa takut. Dia rasa gelisah, dia rasa risau. Maka ditanya oleh isteri dia, Ummul Kalthum. Siapa Ummul Kalthum? Ummul Kalthum binti Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang daripada isteri dia. Dia kata, wahai suamiku, kenapa aku tengok engkau gelisah? Ya, apa kesalahan kami sehingga menyebabkan engkau gelisah? Tengok isteri yang baik, tuan-tuan. Ya, dia tak tanya, dia tak cari salah ke orang lain, dia cari salah ke dia. Apa salah kami? Salah apa wahai isteri, wahai suamiku, sampai menyebabkan engkau gelisah? Apa salah kami? Kok kami boleh perbetul? Ya, yang perempuan, kena mati Allah. Maksudnya bila kita tengok kegelisahan suami kita, ya, salah satu kita nak ni dia dengan kita tanya, tanya, ya, boleh apa lagi yang kami buat untuk nak bagi hilangkan kerisauanmu wahai suamiku, ya. Kemudian Talhah kata, aku sejak balik daripada Hadramaut ni, aku rasa tak selesa, sebab selagi mana harta yang bertumpuk ini, maksudnya yang dimaksudkan ialah 700,000 dirham tu, selagi ada harta ni aku rasa tak selesa. Maka Ummul Kalthum kata, kalau macam tu, janganlah engkau risaukan. Bukankah kaum-kau adalah ramai di kalangan kaum-kau banyak memerlukan bantuan? Maka kata
Talhah bin Ubaidillah rahimakillah, mudah-mudahan Tuhan merahmat engkau wahai Ummul Kulthum. Ya, kalau kita tuan-tuan, para isteri yang dirahmati Allah, agak-agak kalau suami kita dapat 700,000 untung, dia kata, ish, abang rasa nak sedekah semua. Agak-agak macam mana kita nak kata? Abang, takkan semua kot. Kan? Takkan tak ada surat 2 untuk cek? Kan? Takkanlah tak boleh tukar lansir baru raya ni. Takkanlah rumah kita tak boleh nak tambah sikit. Tetapi Ummu Kulthum radhiyallahu anha, bila mana dia beritahu tentang kegelisahan suami dia kerana banyaknya harta kat rumah dia, dia kata apa? Bukankah di kalangan kaum-kaum ramai orang yang susah? Sedekah semua. Sedekah semua kat kaum-kaum orang-orang yang susah ni. Maka Talhah bin Ubaidillah, ya, bila mana dia dapat idea itu, maka dia bubuh harta tadi dalam uncang kecil dan uncang besar. Ya, kemudian pagi-pagi itu terus bagi kepada fakir di Madinah. Ya, jadi kita boleh tengok betapa seorang isteri yang baik, dia akan mempengaruhi suami dia juga jadi baik. Kalau isteri dia isteri yang tidak baik, sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi suami dia jadi seorang yang tidak baik ataupun tidak saleh, kedekut dan sebagainya. Kemudian diceritakan lagi, ada seorang lelaki jumpa Talhah bin Ubaidillah. Ya, dia cerita, dia kata, aku ni susah dan aku nak minta bantuan, sehingga menyebabkan Talhah bin Ubaidillah rasa kesian. Lalu dia kata kepada lelaki tu, dia kata, aku ada sebidang tanah, ya, yang aku beli daripada Uthman bin Affan, dan nilai tanah tu lebih kurang 300,000 dirham. 3 kali 7 2.1 juta. Kan? Tu kalau 7 lah, kalau kali 9 2.7 juta. Kemudian dia offer kepada lelaki tu, dia kata, hendak tak kalau aku bagi tanah ni pada engkau, ataupun aku bagi nilai yang setara dengan tanah ini. Kata lelaki tu, kalau macam tu kau bagi saja kepada aku nilai yang setara dengan tanah ini, iaitu lebih kurang dalam 300,000 dirham bersamaan dengan 2.1 juta. Dia bagi kepada seorang lelaki. Masya Allah. Tapi tuan-tuan, kita tengok sahabat ni, ya, pemurah, bagi semua. Ya, dah ramailah sebenarnya sahabat-sahabat seperti Abu Bakar ke Abdul Rahman bin Auf, bagi, orang kata kau bagi, ya, kepada Islam, kepada orang yang meminta. Tetapi kita tengok kehidupan mereka, Allah gantikan balik, Allah gantikan balik, Allah gantikan balik apa yang mereka bagi itu dengan benda yang lebih banyak. Kelebihan bersedekah di jalan Allah. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau nak sedekah jangan nak berkira sangatlah, terutama bila berada dalam malam Lailatul Qadar, malam 10 yang terakhir ni. Kalau boleh kita jangan kira, biar Allah tolong kira kat kita, tak apa. Jangan kira-kira, aku dah pagi tadi aku dah bagi dah RM10, takkan petang nak bagi lagi, takkan malam nak bagi lagi. Tuan-tuan, ada duit bagi je, rasa nak bagi, setakat mana yang rasa ikhlas di hati, bagi. Jangan duk kira kerana kita yakin kiraman katibin, malaikat, malaikat yang mencatat amal kita akan catat. Kita tak catat pun dia akan catat. Kita ingat, kita tak ingat pun dia akan ingat. Dan Allah lebih lagi lah, ya, membalas setiap apa yang kita berikan. Kemudian ada satu lagi kisah. Talhah bin Ubaidillah ni, ya, dia pernah berhutang dengan Uthman bin Affan sebanyak 50,000 dirham. Ya, lepas tu dia kumpul, dan pada satu ketika tu dia dapatlah 50,000 tu. Kemudian dia berjumpa dengan Uthman bin Affan. Dia kata, wahai Tuan Uthman, ya, sekarang aku sudah pun cukup duit sebanyak 50,000 dirham yang aku telah pinjam kepada engkau dulu. Lalu apa kata Uthman? Wahai Talhah, aku hadiahkan wang ini kepadamu, kerana engkau selalu berhutang bagi menanggung keperluan orang lain. Masya Allah. Dermawan dibalas dengan dermawan. Ya, itu sikap yang kita boleh ambil daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Talhah bin Ubaidillah, sikit lagi nak cerita tentang bagaimana dia meninggal. Ya, Talhah bin Ubaidillah ni dia meninggal ketika peperangan Jamal, iaitu ketika mana dia bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dan Az-Zubair bin Al-Awwam, dan juga
beberapa orang sahabat lah, sekumpulan sahabat nak pergi jumpa Ali bin Abi Talib. Tujuannya adalah untuk nak menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Jadi pergi nak pergi jumpa Ali, sehinggalah pada satu tempat tu gerombolan mereka tu telah diketahui, kedatangan mereka tu telah diketahui oleh para pembunuh Ali, yang mana pada waktu itu berselindung di kalangan tentera-tentera Ali bin Abi Talib. Kemudian mereka itulah yang keluar. Tentera peperangan Jamal ni bukan dicetuskan oleh Aisyah ataupun Talhah ataupun Az-Zubair, dan juga bukan juga disuruh oleh Ali supaya memerangi mereka, tak. Para pembunuh-pembunuh Uthman, dia kumpul sama-sama dia, lalu dia serang gerombolan Aisyah, Talhah dan kumpulannya. Dan kemudian berlakulah satu pertempuran. Kemudian dia bagi tahu ke Ali bahawa kumpulan ni datang nak serang mereka. Jadi berlakulah satu pertempuran, sehinggalah Talhah Az-Zubair dia ternampak seorang sahabat, nama dia Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir waktu itu berada di dalam kelompok tentera Ali bin Abi Talib. Lalu dia kata, dia teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada Ammar bin Yasir, waspadalah, yang lebih kurang macam ni, waspadalah bahawa engkau akan berada satu peperangan dan engkau akan melawan di kalangan sahabat-sahabatmu yang salah. Dia dengar, maksudnya Talhah dan Az-Zubair dia tahu tentang hadis tu, dan hadis tu dikatakan kepada Ammar bin Yasir, orang yang waktu itu berada di dalam kelompok Ali. Dan bila mana dia tahu, rupanya kami yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang salah, berada di dalam kelompok yang salah. Macam itulah. Lalu dia keluar daripada peperangan dia. Az-Zubair pun keluar, Talhah pun keluar, tak mau perang dah. Tetapi pembunuh Uthman bin Affan memang tak nak bagi dia ni hidup. Lalu dipanahnya mereka ini sehingga syahid. Sehingga syahid. Lalu matilah Talhah bin Ubaidillah di medan peperangan Jamal. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sedikit kisah, sedikit mutiara yang kita boleh ambil daripada seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Mudah-mudahan adalah sedikit yang kita boleh ambil dari sudut keberanian dia, dari sudut kedermawanan dia, dari sudut keinginan dia untuk syahid. Keinginan dia untuk syahid. Begitu membara. Talhah ni bila dengar peperangan dia memang cukup membara. Tapi tuan-tuan, ada satu peperangan yang tidak sempat diikuti oleh Talhah bin Ubaidillah, iaitu peperangan Badar. Yang mula-mula tu dia tak sempat nak join. Yang lain Uhud dan sebagainya sampai dia meninggal, dia sempat. Semua peperangan dia bersama dengan Nabi SAW, cuma satu dia tak sempat. Ada dua pandangan. Kalau di dalam Syiar A'lam Nabala, Az-Zahabi kata pada waktu tu, Imam Az-Zahabi kata pada waktu tu dia sedang bawa dia punya rombongan perdagangan dia. Jadi bila berlakunya ni peperangan Badar, maka dia tidak ada. Ada satu lagi riwayat kata pada waktu itu Nabi SAW telah mengutuskan dia dengan 5 orang sahabat yang lain, untuk menjadi mata-mata pengintip puak Quraisy sebelum daripada peperangan Badar. Sehingga bila berlaku peperangan Badar tu, mereka masih lagi berada di tempat mereka, tak sempat. Dan seorang lagi sahabat yang tidak sempat di dalam peperangan Badar ialah yang tidak menyertai peperangan Badar ialah Uthman bin Affan. Yang mana pada waktu itu dia sedang menjaga isteri dia, Ruqayyah binti Muhammad, anak Nabi SAW. Uthman dia kahwin dengan Ruqayyah. Ruqayyah waktu itu sakit kuat. Jadi Nabi SAW Uthman dia nak pergi, tapi Nabi SAW minta supaya jaga Ruqayyah. Jadi 6 orang sahabat ni tidak bersama di dalam peperangan Badar, tetapi diiktiraf sebagai Ahlul Badar. Ahlul Badar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita dapatlah sedikit manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.